Bicara kita pada kitab kita, iaitulah kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Adab baca Al-Quran ini kita nak tengok kepada muka surat 145. 145 iaitu adab khatam Al-Quran dan isu yang berkaitan dengannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله من اهتدى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب يسر ولا تعسر إنك على كل شيء قدير. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Inilah dia kitab Al-Quran yang kami turunkan, kitab yang penuh dengan keberkatan, maka ikutilah dia. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-An'am. Sadaqallahul azim. Apa khabar semua? Alhamdulillah, berbahagia Kak Salwa, pengurusi dan kuasa untuk sesi yang seterusnya. Keberapa Kak Salwa? Dah 20 tahun dah? Dah 20 dah? Lebih dah? Sepanjang semua hidup lah dalam pakai ya. Amin insyaAllah. Rezeki itu pahala cash untuk insyaAllah, mudah-mudahan. Kerana merancang program yang pelbagai dengan konsistennya, insyaAllah pahala yang akan berterusan. Dan kuasa pengurusan program Kuliah Duha Masjid Al-Falah UAJ 9 dan seluruh kehadiran pada pagi ini, para muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama, alhamdulillah kita kembali dapat bersama di bulan yang baru, di tarikh seawal bulan Januari ini. Alhamdulillah, setelah kita menempuhi tahun 2022, alhamdulillah, yang sihat terus sihat, yang sakit di kesembuhan, dan ada kalau kita yang mungkin bukan setakat sihat sakit, bahkan telah pergi buat selama-lamanya. Allah ambil kehidupannya untuk diangkat rohnya. Mudah-mudahan tidaklah dalam kelas kita di sini
Tapi mungkin rakan taulan kita, sahabat handai kita, jiran kita, termasuk keluarga kita sendiri, dalam setahun yang lalu ada dalam kelas kita. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Kepada semua yang telah kita doakanlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan mereka pertama keampunan, diberikan keafiatan, keselamatan, dan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang bertakwa minas salihin, kalangan anbiya wal mursalin di alam sana. Kita doakanlah. Betullah hal-hal seumpama ini mengisafkan. Dan saya sendiri pun kalau nak tengok rekod tahun yang lepas, saya duk tengok dalam tempoh apa hari ini, sepanjang tahun lalu dalam grup WhatsApp kami, iaitu grup WhatsApp yang seusia sekolah rendah, sekolah menengah, yang kita kumpulkan balik rakan-rakan. Tuan-tuan mungkin ada WhatsApp group kan, rakan-rakan lama-lama. Saya tengok, saya semak dalam 2 hari lepas, 1 hari bulan lepas, saya semak balik, cek balik. Daripada sekolah rendah hingga menengah, tak kurang dah 11 orang dah pergi. 12 ke 13 orang. Sepanjang tahun lepas. Dalam seusia. Artinya bukan bilangan sikit lah. Ya. Cuma saya ke 14 tak tahulah. Ya. Tapi dah 13 kawan-kawan seusia yang telah pergi buat selama-lamanya. Ada yang sakit tenat, ada yang mengejut, macam-macam. Jadi ini semua mengisafkanlah siapapun kita. Kan hakikatnya dalam hidup ini, apa yang paling utama ialah kita sentiasa bersiap sedia untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sebab ini bukan urusan kita, tapi ia urusan Allah Subhanahu wa taala. Kewajipan kita ialah beramal, beribadat, dan tunggulah masanya. Tapi hakikatnya dalam hidup ini kadang-kadang kita lalai, kita lupa. Itu antara kelemahan kita lah, lalai tuan-tuan. Lalai, saya termasuk lalai jugalah ya. Tapi kita diajar untuk ingatkan hakikat hidup ini yang ada penghujungnya. Bila penghujungnya kita tak tahu. Yang penting kita bersiap sedia ke arah itu. Mati tak nak mati, kena mati. Itu kenyataan. Kemudian Allah sebut dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-8. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-8, Al-Jumu'ah ayat ke-8, Allah berfirman dalam satu ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Al-Jumu'ah ayat ke-8. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu takuti hadapinya, yang kamu takut hadapinya. Memang takut kan? Bimbang, takut untuk kematian. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, fa innahu mulaqikum, dia akan datang jenguk kamu di mana kamu berada sekalipun. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahad, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, menghadap Allah Azza wa Jalla. Dan bila sampai menghadap Allah, masanya nanti apa akan berlaku? Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, Allah akan cerita balik amal-amal masa hidup. Allah akan buka balik suratan amal kamu, baik buruk masa kamu hidup dahulu. Ini semua peringatan daripada dalam Al-Quran pada kita. Dan saya tidak nak bercakap tentang soal kematian, tapi kita kena sentiasa ada muhasabah diri dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, hari ke hari. Amin ya rabbal alamin. Itulah di antara mukadimah saya pada pagi ini. Dengan selamat kembali kita bertemu dalam kuliah duha bulanan mingguan kita. Bukan saja saya lah, masuk kelas-kelas yang lain. Semalam dah bermula, kita doakanlah kita akan terus bermula dan terus bermula sampai Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita keimanan. Allahumma amin. Baik. Pada pagi ini, kerana kelas terakhir kita pada bulan yang lepas sebelum kita bercuti panjang, saya tak baca pun kitab sebab saya bawa secara muhasabah ataupun orang kata apa, sebagai satu peringatan secara keseluruhan. masa tu Kak Salawat tak ada lagi, dia masih berada di luar negara dengan rakan-rakannya. Jadi pada pagi ini kita nak sambung baliklah
Bicara kita pada kitab kita, iaitulah kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Adab baca Al-Quran ini, kita nak tengok kepada muka surat 145. 145 iaitu adab khatam Al-Quran dan isu yang berkaitan dengannya. Baik. Adab khatam Al-Quran dan isu yang berkaitan dengannya. Baik. Dia dalam konteks Al-Quranul Karim. Kalau kita tengok dalam apa yang dibawakan para alim ulama salafun salih sepanjang zaman lah, termasuk pandangan Al-Imam Nawawi sendiri, pandangan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan pandangan ramai ulama-ulama salafun salih menyatakan kepada kita Al-Quran ini dibaca dan disempurnakan bacaannya. Yuqra wa yukmal wa tukmal qira'atuhu. Quran ini sifatnya kena baca dan sempurnakan bacaannya. Maksud al-kamal fil qira'ah, kata Imam Al-Ghazali, termasuk Imam Ibn Qayyim, ialah kena habiskan, kena tamatkan. Jadi kita dengan Al-Quran, puan-puan, tuan-tuan semua, dia tak boleh, sepatutnya tak boleh lah kita main dalam bahasa mudahnya, kita tebuk-tebuk je. Rasa nak baca surah Yasin, baca Yasin. Rasa nak baca surah Al-Waqi'ah, baca Waqi'ah. Hari ini rasa nak baca surah Al-Imran, baca Al-Imran. Habis Al-Imran rasa nak baca surah Az-Zumar, Az-Zumar. Bukan tak boleh, sudut haramnya tidak. Tak apa, tetapi tak sempurna. Sebab kita seolah-olahnya tidak menyempurna bacaan ayat demi ayat, surah ke surah. Sedangkan Al-Quran secara keseluruhannya berasal pada surah ke surah, ayat ke ayat, dia berjuzuk ke juzuk. Itu Al-Quran. Juzuk pertama tamat juzuk yang ke berapa? 45. Mana ada 30 je, ya? 30. Jadi barulah dikata sebenarnya Al-Quran. Kita baca pada surah pertama Al-Baqarah, tutup dengan surah An-Nas, surah terakhir Al-Quran. Kita baca ayat pertama daripada Al-Fatihah Al-Quran sampai kepada ayat terakhir An-Nas, barulah katakan baca Quran sempurna. Tapi kalau kita baca hari ini, kita rasa ada orang bukan tebuk apa pun, tebuk sungguh, ya. Dia belik saja, kebetulan kena surah Al-Mulk lah. Dia belik Quran kena surah Al-Insan lah. Dia buka Quran, rasa nak baca, dia buka saja kena ayat bermula dengan surah Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah lah. Tak salah, sudah balik. Tak salah, ya. Tapi tak dianggap sempurna. Sebab itulah kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran ayat ke ayat, surah ke surah. Kenapa? Sebab itulah dinamakan sebagai qiraatul Quran yang sebenarnya. Itu dinamakan baca Quran sebenarnya. Baik, Ustaz, kalau saya nak pilih ayat tertentu sebab saya suka membacanya, Al-Mulk contohnya, saya kata tak salah tadi kan? Tidak salah. Cuma kalau dapat kita cuba lanjutkan sedikit lagi, fokus Al-Quran, kita bermula ayat ke ayat sampai tahap akhir. Sebab apa? Kita nak masuk dalam tajuk khatmul Quran. Itu khatam Al-Quran. Lagi mana kita baca Quran, kadang-kadang bermula surah Yasin, kadang-kadang bermula surah Al-Waqi'ah, kadang-kadang kita baca surah Az-Zumar contohnya, kadang-kadang baca surah Qaf, surah Taha contohnya. Itu kita tak khatam Quran, kita hanya khatam surah saja. Baca surah Al-Waqi'ah ayat pertama hingga akhir, itu yang khatam surah, khatam Al-Waqi'ah. Tapi kita cakap khatam Al-Quran. Jadi ini di antara amalan yang para ulama kita anjurkan. Jadi setengah kepada kita lah. Kalau kita rasa kewajipan kita dengan Al-Quran begitu berat dan besar, patut kita lakukan, rangkalah suatu tempoh masa untuk kita khatam Quran dengan maksud baca ayat pertama hingga ayat yang terakhir. Boleh faham, ya? Ia biasa berlaku bila Ramadan. Ramadan biasa orang boleh buat dengan mudah. Bila luar Ramadan, susah sikit, ya. Semangat Ramadan lain macam sikit.
Sepatutnya dia bukan kita pilih kerana Ramadan nak khatam Quran. Kita kena jadikan khatam Quran sebagai amalan biasa kita. Tidak Ramadan, di luar Ramadan, dalam Ramadan. Soal beberapa kali setahun khatam Quran itu bukan isu. Dalam kemampuan kita, carilah masa untuk khatam sekali setahun pun tak apalah. Sekali setahun pun okey tak? Boleh buat khatam Quran sampai 6 kali sebulan. Itu taraf ulama' juga lah tu. Ya, taraf ustaz yang besar-besar juga lah tu. Ya, taraf alim lah. 6 kali khatam Quran bermakna kalau sebulan 30 hari, 5 hari sekali berhabis Quran. Kira seminggu habis satu khatam Quran. Itu hebat sangat lah tu. Saya pun tak terbuat sebenarnya. Boleh cakap tak terbuat. Saya sendiri daripada sudut bacaan, saya rangka untuk ini pengalaman lah peribadi. Khatam Quran biasa Ramadan boleh tamatkan sebab kita rancang awal daripada first Ramadan hingga akhir Ramadan biasa boleh tamat bacaannya. Kadang-kadang tak tamat juga, so fokus kepada tafsir. Saya sebut pada puan-puan, kadang-kadang tafsir tak apalah, terancang. Baik, itu satu perkara. Yang keduanya ialah itu khatam secara ibadat. Yang kedua ada khatam cara adat. Cara ibadat, kita ambil Quran daripada pertama sampai akhir. Surah pertama sampai akhir, satu surah. Itu khatam ibadat namanya. Step by step, ayat demi ayat sampai tamat. Ada yang kedua kata khatam adat. Apa waktu khatam adatnya? Sebab nak menikah minggu depan, belum akan nikah, khatam Quran. Bila kau ni baca Qurannya? Tiba-tiba pada pagi nak menikah, panggil orang ramai, duduk ramai-ramai, baju pun cantik, mula dengan wadduha. Wadduha, habis-habis dengan An-Nas. Mana surah Yasin, mana Al-Waqi'ah, mana baca pagi. Saya bukan persoalkan masalah itu, tapi itu nama khatam adat. Atas asas kerana nak menikah ni, baik laki baik perempuan, keluarga sendiri pun merancang khatam Quran. Kecuali kalau pengantin memang daripada awal lagi dia baca hari-hari sampai masa nak menikah, memang itulah khatam yang sungguh-sungguhnya. Nak menikah pun 10 pagi, pukul 8 dia buatnya khatam. Duduk ramai-ramai, panggil keluarga daripada surah Duha sampai tamat, tak apalah, sebab sebelumnya dia baca Quran. Kalau sekadar pagi tu mula baca Quran, itu pun ikut orang baca. Dia sendiri pun tak boleh baca betul. Ya, itu khatam adat namanya. Itu khatam adat, bukan ibadat. Yang kita bicara khatam ibadat. Kita fokus betul-betul daripada awal surah sampai ke akhir surah. Ini yang masuk dalam perbincangan kita. Jadi khatam adat dia tak masuk. Itu adat budaya. Ada pengalaman kan ni? Tuan-tuan, setengah orang dia jadi satu seolah kewajipan nak akad nikah, maka diadakan khatam Al-Quran. Saya punya pandangan peribadi tegas dalam hal ini. Kita tak perlu nak berolok-olok dengan Al-Quranul Karim. Sebab sekadar itu kita buat, dia tak ke mana-mana. Seolah-olah kita jadikan Al-Quran sebagai satu budaya kerana berkahwin. Habis cara baik ustaz apa dia? Bagi saya mudah saja. Cara baik ialah buat majlis akad nikah, setelah baca doa. Doa cukuplah. Panggil orang baca doa, imam baca doa agak panjang sikit, minta keberkatan, rezeki hidup, rezeki imanan, tak apa. Lebih baik daripada kita khatam Quran secara adat. Khatam ke mana kalau tak mula dengan Al-Baqarah? Khatam ke mana kalau tak mula dengan surah Al-Imran? Khatam ke mana kalau tak mula surah Al-Ma'idah? Sedang Quran daripada Al-Baqarah sampai kepada surah An-Nas. Wal khatam. Nampak tak? Jadi kalau semata budaya, semata-mata adat, semata-mata tak boleh ikutlah. Ganti yang lain. Ganti macam mana? Lebih afdal pada masa itu. Panggil orang baca doa panjang-panjang sikit, jamu orang makan, itu lebih afdal. So, itu amalan yang ada sunnahnya. So, dalam hadis sebut kepada kita,
Antara benda Nabi sebut ajar kita lah buat makan ijabatud da'. Kita panggil orang itu amut ta'am. Panggil orang makan, baca doa minta sebab itu dibolehkan dalam agama. Tapi kalau khatam adat tadi tak ada dalam sunnah. Dia hanya sunnah orang Melayu saja. Sunnah orang Melayu. Kalau pergi tanah Arab, dia tak ada budaya khatam yang adat, tak ada. Yang ada khatam ibadat ada. Terus masjid-masjid biasa buat khatam ibadat. Maksud khatam Al-Quran memang secara grouping atau secara peribadi. Yang grup pun grup, peribadi-peribadi. Baik, kita bincang sekarang ni tajuk khatam Quran ibadat. Jadi kalau tanya saya tentang khatam cara adat, tak ada dalam sunnah. Itu sunnah yang diada-adakan. Nak kata bid'ah lah. Cara mudahnya kalau bid'ah lah. Benda orang tak buat tapi diperbuat-buatkan. Baik. Kadang-kadang benda macam ni orang marah ni. Ni kita live ni. Oh saya Ustaz, saya nak muliakan Al-Quran. Saya kata kalau begitu, nak muliakan Quran, jangan kata khatam Quran. Ini tulis terang-terang, akad nikah pukul 10 pagi, pukul 8 mula majlis khatam Quran. Isu khatam Quran mana tu? Kecuali tadi, saya kata tadi, pengantin memang dia dah mula baca Quran sikit-sikit daripada awal dia mula Quran, hari itu memang khatam sungguh. Tak masalah lah. Dia ambil keputusan untuk khatam hari akad nikah. Tapi sebelumnya, dah sebulan 2 ke 3 minggu, 2 minggu, dia dah mula baca, dah sampai satu tahap, dia dah khatam atas nama khatam ibadat. Tak ada masalah, buatlah. Bunga manggar ke, telur sampai 100 biji ke, nak potong ayam ke, nak potong lembu kambing ke, tak masalah lah. Tetapi kita kena cakna hal ini. Bagi saya jelas dan saya kata bahawa jangan kita jadikan khatam sebagai satu benda yang asal ibadat tapi jadi satu adat. Sekarang kita bincang khatam ibadat. Baik. Adab khatam Al-Quran dan isu yang berkaitan dengannya. Ini pandangan Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi. Dengan pandangan dia menyatakan tidak beberapa permasalahan. Beberapa isu lah, bukan masalah apa. Beberapa keadaan. Ini bukan masalah, ini keadaan. Yang pertama, khatam Quran dari sudut waktu, masanya. Seperti yang dinyatakan, sunat khatam Al-Quran di dalam solat bagi seorang membacanya sendirian. Iaitu sunat dilakukan dalam solat sunat subuh 2 rakaat atau solat sunat maghrib 2 rakaat. Namun solat sunat subuh 2 rakaat lebih utama. Sunat baginya menghabiskan sekali khatam dan satu pusingan pada awal siang, khatam dan pusingan pada awal malam. Ini pandangan. Orang khatam Quran luar salat atau kumpulan, ia mengkhatamkannya bersama-sama. Sunat dia kan khatam Al-Quran pada awal siang dan awal malam seperti dinyatakan tadi. Namun waktu awal siang lebih utama sebahagian para alim ulama. Ini 2 keadaan. Yang pertama, khatam secara peribadi. Katalah saya daripada awal baca Quran surah apa tadi? Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian sampai kepada penutup An-Nas. Saya berkesempatan bila khatam Quran peribadi ni dalam solat, rupa-rupanya dianjurkan Imam Nawawi untuk khatam dalam solat. Maknanya baca ayat terakhir daripada Quran dalam solat. Surah apa? Surah lah. Saya nak mula Ad-Duha ke, nak mula surah Alam Nashrah ke, nak mula surah An-Nas ke, akhir, tapi khatam dalam solat. Sama ada solat subuh ataupun solat sunat maghrib, maksudnya lepas maghrib. Ini anjuran. Baik. Apakah tidak boleh nak khatam Quran seperibadi ni tidak waktu solat? Boleh, tak ada masalah. Tapi maksudnya ialah secara peribadi kita khatam diri sendiri atas bacaan kita sendiri. Baik. Adapun yang kedua, solat secara yang kedua khatam secara berjemaah. Macam kita beramai-ramai duduk 5 orang buat kumpulan khatam Quran contohnya. Buat kumpulan 5-6 orang baca Quran hari-hari sampai satu masa nak habis dah khatam Quran. Tunggu surah saja lagi. Digalakkan untuk khatam Quran pada awal siang atau awal malam. Maksudnya
Nak buat siang pun diboleh, malam pun boleh. Terserah. Jadi kena faham ni, ini antara pandangan yang ulama kemukakan. Apakah kesemua waktu ini mesti waktu yang wajib diikuti? Tak. Boleh saja nak khatam Quran sendirian, waktu siang pun tak apa, malam tak apa, lepas bayang tak apa, tapi dianjurkan kalau boleh ketika waktu solat dilakukan, solat sunat, ya, iaitu solat sunat subuh 2 rakaat dan solat sunat maghrib 2 rakaat. Itu lepas maghrib lah, ba'dal maghrib. Jadi ini antara pandangan yang ulama kita kemukakan. Baik. Adapun dalam soal khatam Quran berjemaah tadi, digalakkan untuk khatam pada awal siang atau awal malam. Awal siang mana bila? Pagi lah. Awal malam maknanya maghrib atau awal malam. Awal siang mana pagi. Khatam Quran berjemaah pukul 8 pagi. Bersama-sama jemput rakan taulan. Itu ada dalam hadis tersebut, kita digalak jemput rakan taulan. Baik, itu ada hadis kemudiannya. Jadi di antara pandangan yang dibawakan ulama secara peribadi berjemaah. Kemudian yang keduanya ialah dalam kita khatam Al-Quran, ini fahamnya khatam ibadat tadi, bukan adat ya. Khatam secara beribadat, secara memang kita mula daripada awal sungguh sampai akhir. Bukan khatam adat kerana menikah, bukan. Yang keduanya ialah untuk ibadat khatam Quran ataupun amal khatam Quran itu kita digalakkan sunat berpuasa. Allah Ustaz, kambing tombang itu Ustaz. Khatam Quran kambing tombang lah kan, takkan nak puasa. Itu kan ayam kari Ustaz, ya. Bukan seekor. Banyak ekor lah, puluh ekor lah Ustaz nak ajub orang. Baik. Yalah, itu di antara isu yang kita hadapi lah. Biasa masyarakat macam itulah ya. Sunat baginya, ini sunat berpuasa. Sunat baginya berpuasa pada hari dia mengkhatamkan Al-Quran. Kecuali apabila bertembur dengan hari yang dirang syarak berpuasa. Hari Raya, ya, 1 Syawal, pada hari Raya Haji, tak boleh lah. Ya. Disunatkan, dia pegang, bukan wajib ya. Sunatkan bagi puasa pada hari khatamkan Al-Quran. Ibu Daud meriwayatkan dengan sanadnya yang sahih bahawa Talha bin Musharrif, Habib bin Abu Thabit, Al-Musayyab bin Rafi' atau bin Kufah, mereka berpuasa pada mereka khatamkan Al-Quran. Maknanya begini, ini satu amalan ulama kita buat, bukan amal yang wajib atau mesti nak khatamkan kita puasa, tidak. Para ulama salafun salih pernah melakukannya, khatam Quran mereka berpuasa pada itu. Ada tafsirannya, saya tengok dalam beberapa tulisan tafsiran menyatakan bahawa kenapa disunatkan berpuasa, sebab itu tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Kita baca Quran, baca setiap hari, tiap waktu, kemudian sampai kita nak tamatkan dengan khatam Quran, tambah puasa pula. Itu tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, digabungkan satu amalan yang sunat wajib. Yang sunat apa dia? Quran. Yang wajibnya puasa. Itu gabungan katanya. Baik. Dalam hal ini ada ulama yang kata tidak begitu, ada pandangan. Kerana bila kita buat khatam Quran, itu satu keriangan, satu kegembiraan. Gembira tak? Gembiralah. Sebab kita boleh khatam Quran ni 3 bulan baca Quran ni berjemaah ni, tiap pagi lepas subuh setengah jam, subuh hari besok setengah jam, 3 bulan contohnya. Lama lah tu. 2 bulan, akhir satu hari kita tinggal bawa surah Nabi dah. Gembira tak? Gembira. Maka untuk lagi kegembiraan, kita nak buat jamuan makan, tak ada masalah. Tanda kita gembira dengan cara kita mengadakan majlis makan dan minta, ada masalah. Jadi ketika ini kepada ulama kata sama ada kita nak berpuasa sunat hari kita khatam atau tidak, itu sah. Tetapi yang penting ialah kalau kita berkemampuan hari itu untuk sunat kita berpuasa, kita puasalah mengikut pada amalan para alim ulama salafun salih. Hal ini bukan saja dilakukan oleh mereka daripada tabi'in Kufah sebenarnya, bahkan daripada tabi'in Madinah, Ahlul Madinah sendiri.
Ada riwayat menyatakan Ahlul Madinah, itu orang-orang ahli Madinah pun sama. Mereka khatam Quran, mereka puasa pada hari khatam Al-Quran. Tapi confirm kepada kita yang khatam Quran, tak puasa dah. Ya, tak ada masalah. Ya, so kita buat kerana kegembiraan dan keriangan nak raikan orang, tak ada masalah, silakanlah. Yang penting syuk khatam tu penting. Soal makan yang kedua, itu yang kita kena faham. Baik, satu perkara. Yang keduanya ialah dari sudut sunat berpuasa ini, saya dah sebut tadi, tidak qat'i. So, ada di kalangan para ulama salafun salih, mereka tidak puasa di khatam tapi tak berpuasa sebab keriangan. Yang kedua, kalau kita buat juga itu kelebihan. Cuma kalau khatam Quran pada hari tasyrik, haram puasa lah. Jangan pandai-pandai, saya nak khatam pada hari tasyrik, hari ke-10, 11, 12 Zulhijjah contohnya, raya haji kan. Tapi kita kata saya nak puasa hari 11 ni. Sebab apa? Sebab Nabi sunnah. Tak ada sunnah jadi punah pula. Sebab apa? Sebab itu haram kita berpuasa. Nak khatam Quran bila? 1 Syawal. Tapi nak puasa itu melampau lah tu namanya, ya. Jadi dalam hal ini kata para ulama, dia tak bertemu hari jelaran syarat puasa, silakanlah. Hari-hari biasa 10 Muharram. 10 Muharram contohnya, itu hari kita sunat berpuasa, tapi tak haram kita berpuasa. Tak haram kita puasa pada hari itu, silakanlah. Yang penting kalau hari terang-terang haram puasa, tak boleh kita berpuasa. Masuk hari raya dan 1 Syawal tadilah. Sebab dia hari larang berpuasa ni terhad, ya. Hari-hari tasyrik, hari-hari puasa. Hari Syawal, 1 Syawal dengan tasyrik itu saja. Yang hari lain dia boleh kita berpuasa, tak ada masalah. Baik, itu yang kedua. Menarik sebenarnya ni, bab ibadat ni, bab Quran sekata ibadat penting kita cermati. Sama ada kita follow keseluruhan tidak, wallahu alam, ya. Yang ketiganya ialah majlis khatam Al-Quran. Ini bagian kita lah ni. Biasa kita bila khatam Quran kita buat majlis, namanya kenduri, meraihkan majlis sebut dengan ajak kawan rakan taulan. Apakah amalan itu betul atau tak betul? Dengar ceritanya. Ini antara amalan betul. Kalau kita ada 5 orang, grup kita buat khatam Quran, panggillah orang datang bersama. Kawan-kawan yang kita kenal, keluar kita kenal, boleh datang bersama. Ada hadisnya. Sunat menghadiri majlis khatam Quran dan ia sangat dituntut. Sebuah hadis diriwayatkan daripada As-Sahihain, daripada Bukhari Muslim, ya, daripada Ummu Atiyah, disebutkan Nabi sallallahu anna Rasulullah sallallahu amara al-hayyida bil khuruj yawm al-'aid fayashhadna al-khaira wa da'watal muslimina. Artinya Nabi SAW memerintahkan wanita-wanita yang datang haid untuk keluar pada hari raya, lalu menyaksikan pelbagai kebaikan dan menghadiri jemputan kaum muslimin. Ciri hadis ini tentang orang-orang yang haid. Nabi minta keluar daripada rumah, pergi ke mana? Kalau pada hari raya, disunatkan semua orang dengar khutbah beramai-ramai, termasuk orang yang datang yang haid, boleh. Cuma jangan masuk masjid lah, di luar masjid dengar khutbah sampaikan. Sebab dalam konteks agama ini satu hari untuk kita meraihkan kegembiraan raya. Dasar kepada hadis ini kata para ulama, termasuklah apa sahaja yang bersifat meraihkan kegembiraan, keluarlah beramai-ramai. Termasuk pada hari kita khatam Quran. Maksudnya kalau dia punya khatam Quran, dia tak baca Quran sebab haid, tetapi boleh hadir meraihkan bersama sebagai satu kegembiraan kepada orang yang khatam Quran. Maka boleh diadakan program secara beramai-ramai, yang haid pun datang, yang uzur pun datang, yang sihat pun tiba. Nampak tak? Ini satu di antara sunnah yang dilakukan oleh para alim ulama salafun salih, diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada yang lain daripada Ad-Darimi menyatakan bahawa daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Ibnu Abbas ni apa? Abdullah ibn Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, sepupu Nabi lah. Sepupu Nabi sallallahu, kerana Al-Abbas adalah saudara Nabi, Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi Abdullah bin Abbas, menyatakan bahawa annahu kana
yaj'alu rajulan yuraqibu rajulan yaqra'ul Qur'ana fa idza arada an yakhtima a'lama ibn Abbas fa yashhadu dhalika. Ada ceritanya, dia pernah menyuruh orang lelaki untuk merhatikan lelaki yang sedang baca Quran. Lelaki itu berhendak mengkhatam Quran, maka dia akan memaklumkan kepada Ibn Abbas, lalu beliau akan pergi menyaksikannya. Dia begini, ceritanya, riwayat menyebut, disebut dalam satu peristiwa, ada orang baca Quran, ada orang tak baca. Contohnya, 5 orang baca Quran. Yang orang lain baca juga tapi tak khatam lah. Tapi yang 5 ni khatam Quran. Ini contoh dasar hadis ni lah. Yang 5 orang ni khatam Quran, baca khatam. Orang lain tak baca Quran tapi tak khatam. Maka kata Ibn Abbas, riwayat disebut kepada Ibn Abbas bahawa dah sampai masa yang tak khatam pun digalakkan untuk hadir, meraihkan majlis yang dilakukan oleh orang khatam Quran. Maksudnya, hal ini kata para ulama menunjuk kepada kita bahawa boleh sahaja menyertai majlis khatam Quran oleh orang tidak khatam Quran. Maka orang kata, jangan duduk sombonglah, kamu khatam tidak kan? Yang mari majlis kami lah. Jangan je macam tu. Ya, kita boleh jemput kehadiran orang-orang tidak khatam bersama kita meraihkan majlis khatam Quran kita. Dia dalam hal ini, masalah meraihkan itu terserahlah macam mana. Kena jamuan tak jamuan, itu bukan isu. Jamuan ada, alhamdulillah. Sekadar datang saja jamuan tak ada, Masya Allah, tu sajalah. Ya, patutnya kalau dah buat jamuan tu lebih baiklah daripada tidak ada. Sebab bila kita buat jamuan, kita lebih terasa kegembiraan, boleh makan bersama, minum bersama, macam-macam. Ini antara amalan yang dilakukan Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ibn Abbas pergi sendiri, dia pergi sendiri ke majlis tersebut. Baik. Dalam riwayat yang lain pun hadis yang sama berkait dengan kita boleh undang orang untuk hadir dalam majlis kita tersebut, ialah bagaimana diriwayatkan sebuah hadis dengan 2 sanad yang sahih, mana disahih pada Qatadah, seorang tabi'in yang agung serta murid pada Anas, pernah berkata, murid kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, kana Anas bin Malik idza khatama al-Qur'ana jama'ah lahu wada'a. Anas bin Malik ini siapa dia tuan-tuan? Siapa tak kenal? Sahabat Nabi lah. Anas bin Malik sahabat Nabi yang pernah Nabi doakan kepada hidup yang berkat sampai beratus anak cucunya, lama hidupnya, banyak rezekinya. Di antara amalan ialah dia baca Quran dan khatam Quran. Berbadilah ni. Apa dia buat? Jama'ah lahu wada'a. Dia akan kumpul semua keluarga dia dan berdoa beramai-ramai. Maksudnya, dia akan ajak semua keluarga untuk raihkan majlis khatamnya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hujah ini kata ulama menunjukkan kepada kita bahawa disunatkan untuk majlis khatam Quran disertai oleh orang lain. Bukan setakat orang khatam Quran, tapi rakan, taulan, keluarga, sahabat handai dan sebagainya. Ini amalan yang biasa kita buat dah, kan? Kalau perempuan buat khatam Quran, saya ingat yang betul khatam tak ramai, ya. Yang hadir tu ramai menyertai, ya. Ataupun kalau tak khatam semuanya pun separuh tu khatam, separuh lagi mungkin untuk menyertai. Tak ada masalah lah. Kita lahirkan gembira bersama dengan rakan kita yang lain. Silakanlah, ya. Yang penting jangan lupa dalam majlis itu jumpa ustaz, itu penting. Ya, kena pula kalau kambing yang tumbang. Ini tambah saya lah, tak ada apa ya. Biasalah, tidak panggil ustaz jauh pun, tu imam masjid buat di Masjid Al-Falah, takkan tak panggil ustaz Zuhairi, takkan tak panggil ustaz Hakimi kan, comfort dah. Tak panggil ustaz jauh pun tak apa ya. Itu dari sudut kaedahnya, iaitu supaya dapat kita dalam keadaan begitu rasa gembira. Dan yang kedua kepada saya kata semangat sebenarnya. Beri semangat pada orang lain.
supaya orang lain pun boleh khatam Quran juga macam mana yang dilakukan ataupun kumpulan khatam Quran ini. Cuma saya tak sebut tadi, apakah khatam Quran ini secara peribadi atau jamaah? Digalakkan apa ceritanya? Peribadi atau secara kumpulan ataupun grup jamaah? Dalam hal ini, kalau saya tengok kepada pandangan yang diutarakan oleh para ulama salafun salih, secara peribadi itu lebih afdal. Dia satu sudut. Peribadi. Mana kita secara peribadi, khatam Quran itu kita. Diri sendiri. Tapi tak menafikan hak berjamaah. Saya kata afdal. Sebab di kalangan tabi'in, di kalangan para ulama, mereka khatam Quran peribadi. Mereka baca seperibadi dan khatam peribadi. Adapun cara grouping ini ada kebaikan juga. Secara berjamaah ada kebaikan sebab bila kita baca jamaah boleh ada unsur tegur, menegur, bimbing, membimbingi. A baca satu ayat, 3-4 ayat, disambung oleh B 4-5 ayat hingga habis satu surah ke contohnya dalam satu masa. Ada teguran. Nak betul bacaan, ini makhraj, ini kaedah bacaan betul, ini hukum yang betul, tanwinnya macam tu, sekian-sekian, dia punya harakatnya macam-macam. Ada kebaikan sebab kita belajar sesuatu pada orang lain. Jadi kalau kita ada kemampuan untuk baca sendiri, afdal macam tu. Termasuk Anas bin Malik tadi. Maka para ulama, Anas bin Malik radhiyallahu baca seorang-seorang dia. Cuma bila dia buat majlis, selesai majlis dia nak buat, dia panggil keluarga datang sama. Tapi dia baca sendiri. Jadi atas jatuh kata ulama yang afdal ialah baca seorang tetapi tidak menafikan kalau kita nak buat secara grouping ataupun jamaah. Saya kata kepada saya, kalau dalam masyarakat pada hari ini secara grup tu cantik sangatlah. Kita boleh tegur menegur. Ada di kalau kita yang seorang dua yang lebih pandai, 5 orang duduk, ada 2 orang lebih pandai dalam bab bacaan yang tepat, makhraj, hukum, hakam, tajwid. Lebih baik untuk mengajar orang bacaan macam mana yang lebih tepat untuk dibaca. Di samping dia pun mengulang balik apa yang dia faham. Itu di antara kelebihannya lah. Yang penting buat. Yang penting buat. Ini amalan yang baik dalam agama. Baik. Yang ketiga, tentang persoalan majlis tu, majlis khatam Quran. Jemput orang, tidak jemput. Maka jemputlah. Yang keempat, hal ini sebutkan sebagai doa khatam Al-Quran. Ini pun di antara benda yang penting. Doa khatam Al-Quranul Karim. Sebagai tanda apa? Kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunat berdoa selepas khatam Al-Quran dan semuanya sangat digalakkan berdasarkan keterangan yang kami telah nyatakan dalam permasalahan sebelum ini. Ad-Darimi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Humaid Al-A'rash. Katanya, man qara'a al-Qur'ana thumma da'a amana ala du'aihi 4,000 malakin. Riwayat daripada Ad-Darimi menyatakan bahawa siapa baca Al-Quran kemudian berdoa, maksud baca ini maksud dia baca dan khatam. Maksudnya dia khatam Quran kemudian berdoa. Dia hujungnya kalau bahasa mudah macam ni lah, dah selesai bacaan surah An-Nas, selesai baca semua, tangan diangkat berdoa. Kata dia, Ad-Darimi menyatakan bahawa amana ala du'aihi 4,000 malakin. Subhanallahil azim, akan diaminkan oleh seramai 4,000 malaikat. Kita baca doa lepas khatam Quran akan diaminkan oleh seramai berapa ribu malaikat? 4,000 malaikat. Sebagai tanda keredaan Allah buat mereka itu dan tandanya rahmat malaikat pada mereka. Ini hadis datang daripada Ad-Darimi radhiyallahu anhu pada sanad yang dikatakan sahih. Saya tidak nak bincang panjang, cuma daripada sudut agama ada munasabah sebab antara saat yang paling malaikat suka ialah bila hamba Allah baca Al-Quran. Sebab riwayat ada disebut bila kita baca Quran mereka akan diam. Mereka akan diam diri sebab mereka dengar sama bacaan kita. Itu ada di yang lain. Jadi munasabahnya, kalau malaikat boleh aminkan bacaan doa kita, betul lah tu. Kerana malaikat akan meradai di atas apa yang kita lakukan. Baik. Ada yang menyatakan bahawa
Orang yang berdoa itu sebenarnya bukan setakat mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada mengatakan keampunan Allah pun dapat. Dengan sebab mereka baca Quran dan mereka berdoa, Allah ampunkan dosa mereka. Sebab antara cara kita untuk mohon ampun ialah baca Al-Quranul Karim. Baik, ini tambahan. Kemudian satu riwayat menyatakan bahawa bagaimana Abdullah Al-Mubarak kana idza khatama al-Qur'ana aktsara min du'ail muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minati. Abdullah Al-Mubarak seorang tokoh besar di kalangan ulama Islam dinyatakan bahawa oleh orang ramai bila dia baca Quran, khatam Quran, dia akan banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat tentang dia, Abdullah Mubarak bila baca Quran, khatam Quran, dia khatam dia akan banyak berdoa. Dan doanya itu siapa? Dia akan banyakkan doa kepada orang Islam, orang muslimin dan muslimat, mukmin mukminat. Maksudnya dia banyak berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah mudah-mudahan diberikan keampunan bagi orang Islam, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat semuanya. Ini amalan yang dilakukan oleh Abdullah Al-Mubarak rahmatullahi alaihi rahimahullah. Baik. Jadi secara kesimpulannya, di sebalik bacaan doa ini kita ada dua lagi yang lain, kita akan satu lagi yang lain, ialah kita digalakkan bila selesai khatam Quran digalakkan berdoa. Apakah ada di sana nas yang wajib untuk dibaca dalam khatam Quran? Tak ada nas yang wajib. Nasnya pelbagai. Kalau tuan-tuan buka Quran yang tak ada Quran di meja kita, Quran yang agak terkini, di belakang ada tulis doa khatmul Quran. Ada dalam Quran yang agak terkini itu, di penghujung daripada Al-Quran itu ada tulis doa khatam Quran. Ada tak? Ada. Dalam satu page begitu, silakanlah, tak ada masalah. Walaupun itu bukan doa yang wajib secara qat'i, tak boleh dibaca. Sekarang kita tengok di sini, dalam kitab kita ini, dinukilkan Imam Nawawi beberapa bacaan doa yang boleh kita baca bila kita khatam Quran. Dalam kitab ini, yang Nawawi menukilkan beberapa bacaan doa. Saya ingat semua ini memang cukup menarik dan cantik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahagian bacaan doa yang telah dinyatakan Imam Nawawi dalam tulisan beliau. Antaranya ialah doa-doa yang dipilih oleh beliau. Sekarang ni saya nak ingatkan diri saya, puan-puan, doa-doa yang ada kitab kita ini, kalau siapa berkitab dia boleh tengoklah muka surat 148 tu, 149, 2 page tu ada 6 bahagian doa. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu. Saya nak sebut kepada puan-puan, doa-doa ini bukan saya tunggu khatam Quran. Jangan tunggu khatam Quran baru nak baca. Ustaz, doa ni khatam, saya tak khatam lagi ni, tutuplah. Tidak. Sebenarnya kalau ikut pada baca doa ini, bacalah bila-bila masa. Ambillah. Lepas sembahyang, belum solat, khatam, belum lagi buat apa. Sebab doa-doa ini bagi saya doa-doa yang cukup menarik. Sebab sandaran doa ini pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian besar doa ini ada sandarannya pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah saya sebutkan tadi, jangan tunggu khatam Quran baru nak baca. Kalau boleh buku ni kita ada sekarang, baca bila-bila masa. Angkat buku ini, buka buku ini, nak baca belum solat, lepas solat, bila masa, silakanlah. Jangan tunggu hanya nak khatam Quran. Kalau khatam Quran berapa lama lagi nak khatam, tak tahulah. Dan tak mula-mula lagi ni. Dia nak tunggu bila? Bulan depan, tahun depan, wallahu alam. Jadi doa ini boleh kita baca bila-bila masa, sama ada tunggu nak khatam Quran ke tak tunggu, bacakanlah. Baik. Saya nak tutup pada pagi ini. Perkara yang keempat, yang kelima ini, sebelum kita masuk sikit yang keenam, yang kelima selepas itu, ada satu lagi terakhir. Saya nak ajak puan-puan semua untuk kita perhati. Saya duk tengok, saya duk baca, duk semak bacaan doa ini cukup menarik sekali. Rintihannya, maksudnya,
dan isi kandungannya yang bersifat rayuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba tengok daripada bahagian pertama doa itu pada muka 148. Satu page 148 di bahagian sebelah kiri itu. Antara doa dipilih oleh Imam Nawawi dalam kitab dia ini ialah Allahumma aslah qulubana wa azil ayubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairid dunya khairul akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma abqaitana. Maksudnya, ya Allah, elokkan hati-hati kami, tutuplah keaiban kami, dan kulit kepada kami kebaikan kami sendiri, dan hiasilah kami dengan taqwa kepadamu ya Allah. Kumpulkan kami dalam kebaikan dunia akhirat, berikan kami ketaatan sepanjang kehidupan kami di bumi ini. Kan menarik maksudnya, menarik maksudnya tuan-tuan. Kita merayu pada Allah Azza wa Jalla, diberikan rezeki hati yang baik, keaiban kita dipinggirkan, dijauhkan keaiban kita, diberikan kehidupan yang sejahtera, bahagia, bertakwa. Ini antara maksud pada doa pertama. Doa yang keduanya ialah, kalau boleh kita aminkanlah ya, kita aminkan, mudah-mudahan kita baca nampak ringkas tapi penuh dengan keinsafan. Allah kabulkan doa kita. Allahumma yassirna lil yusra wa jannibna al usra wa a'idhna min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wa a'idhna min adzabil nari wa adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamati wa fitnatil masihid dajjal. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkan jalan kami ke arah benda memudahkan kami. Kita nak Allah mudah kita benda yang mudah-mudah, tak menyusahkan kita. Dan Tuhan kami, jauhkan pada benda yang memayahkan kami. Memayahkan kami nak Engkau jauhkan pada kami. Dan lindungi kami daripada kejahatan kami sendiri dan kerosakan amal-amal kami. Kita minta Allah jauh daripada kerosakan amal kita dan kebinasaan daripada kita sendiri. Ya Allah, jauhkan kepada azab api neraka, jauhkan kami azab kubur dan fitnah daripada ujian hidup dan mati, dan fitnah daripada Dajjal yang merosakkan. Itu maksud doanya, ringkas dan padat tuan-tuan. Ini ada hadis tentang doa ini, ada hadisnya. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nastaudi'uka adyanana wa abdanana wa khawatima a'malina wa khawatima a'malina betul lah, wa anfusina wa ahlina wa ahbabana wa sa'iral muslimina wa jami'a ma an'amta bi alaina wa alaihim min umur al-akhirati wad dunya. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kami kepadamu hidayah, taqwa, kehormatan diri, dan kekayaan ilmu dan amalan, termasuk kaya harta. Kita minta Allah beri kekayaan ilmu amalan, harta bersama. Ya Allah, ya Tuhan kami serahkan penjagaanmu, penjagaan kami atas kamu. Jagalah kami dalam urusan agama kami, urusan kesihatan kami, dan tutuplah amal kami dalam kebaikan. Sul khatimah lah. Kita minta Allah jaga diri kita masing-masing, keluarga kita, rakan taulan kita yang seagama, seakidah, semua orang Islam, dan semua nikmat kebaikan atas kami. Beri kami nikmat yang sempurna, yang baik, yang lengkap, dan beri ke atas mereka itu kebaikan dunia akhirat. Maksudnya kita minta kita selamat, orang lain pun selamat juga. Ini maksud doa tadi. Kemudian, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirati wajma' bainana wa bain ahbabina fi dari karamatika bifadlika wa rahmatika. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kami kepada keafiatan, diberikan keampunan, keampunan, wal afiyata, keamanan, kesihatan dunia dan akhirat, dan kumpulkan kami
bersama dengan rakan taulan kami di tempat engkau muliai nanti, iaitulah di hari akhirat nanti. Kumpul kami dalam syurga-Mu ya Allah dengan rakan taulan sahabat handai kami. Kami nak masuk syurga bersama-sama, maksudnya. Kemudian Allah maslah ulatal muslimina wa waffiqhum lil adli fi ra'ayahum wal ihsani ilaihim wasyafaqati alaihim والرفق بهم والاعتناء بمصالحهم وحببهم إلى الرعية وحبب الرعية إليهم ووفقهم لصراطك المستقيم والعمل بوظائف دينك القويم. Ini pula satu rincian buat pemerintah yang berkuasa atas kita. Apa kita minta? Ya Allah, perelokkanlah semua pemerintah orang Islam ini, pemimpin, dan beri mereka keadilan dalam soal menjaga rakyat mereka, dan mereka dalam kebaikan berpanjangan. Beri mereka rezeki kemuliaan dan kebaikan, lemah lembut, dan mereka mengambil i'tina ini maksudnya mengambil jagaan terhadap rakyat mereka sendiri, dan cinta mereka rakyat mereka, dan cinta rakyat pada mereka. Wa habib rakyat alaihim, man rakyat cinta mereka. Ya Tuhan kami, beri mereka jalan yang betul dan benar dalam kehidupan mereka seharian, dan beramal dengan tugas-tugas yang penuh dengan kemuliaan dan kebahagiaan. Itu doa kepada pemerintah. Tutup doa ini dengan Allahumma altuf bi'abdika sultanina wa fiqhu li maslahati akhirati wa dunya wa habib ila ra'iyatihi wa habib ar-ra'iyati. Sama dengan doa tadi juga. Minta Allah berikan kepada pemerintah kelembutan hati, keadilan dalam pemerintah, dan rakyat suka mereka, dan mereka juga suka rakyat. Ini sebagian doa yang dipilih siapa ni? Dipilih oleh Imam An-Nawawi untuk dibaca dalam masa kita khatam Al-Quranul Karim. Ini bukanlah doa yang wajib dibaca, boleh baca pada berdoa, termasuklah apa kita nak doa, doakanlah. Yang penting bila kita khatam Quran, kita minta Allah beri kita keberkatan rezeki, keberkatan hidup, keberkatan makan minum, keberkatan kita dengan amal ibadat macam-macam. Ini sebahagianlah. Saya nampak antara doa ini baik sekali kita baca, dan kalau kita boleh baca lepas sembahyang, buka buku ni, bacalah. Memang tak hafal dengan mudah kan? Baca dan baca, insya-Allah ada kelebihannya. Ada sikit lagi di belakang tu, saya tak nak baca dah. Terima kosong pun ada tambahan dibawakan Imam Nawawi macam mana kita membaca doa kepada para pemimpin, khasnya dalam soal mereka dengan tugas mereka sebagai pemimpin baik. Penghujungnya, sikit lagi dalam masa 3 minit terakhir ini, kata Imam Nawawi rahmatullah, orang membaca doa hendaklah memulakan, mengakhiri doa dan mengucapkan. Ini akhlak dalam kitab doa. Jangan tu doa saja. Mulakanlah dengan puji Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam, dan akhirnya puji kembali Allah Subhanahu wa taala di penghujungnya. Antara nas dibawa ke situ kepada kita, tengok muka surat tu 52 tu lah. Nas dia ada belakang tu, alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini sebahagian contoh doa bagaimana kita mulakan dengan ucapan tahmid, memuji Allah dan selawat atas Nabi SAW dalam kita berdoa tadi. Jangan tu baca doa itulah. Jangan tu buka kita khatam Quran terus baca Allah maslah kul badak. Baca dulu dengan tahmid kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian barulah dibaca doa-doa yang seterusnya. Ini akhlak dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam doa ni dia ada satu contoh yang dibawakan ulama. Kita mula berdoa dengan tahmid, dengan selawat, kemudian kita doa, kita minta apa, tutup dengan selawat, tahmid kembali. Itu contoh doa yang terbaik. Contoh macam ni lah. Kita baca doa dengan tahmid terus selawat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian wassalatu wassalamu ala Muhammad. Contohnya. Itu muqaddimah doa. Tahmid dengan selawat. Kemudian doa lah. Allahumma taqabbal minna, Allah melakal macam-macam kita minta pada Allah. Dan tutup macam mana?
Tutup dengan Allahumma salli ala Muhammad, selawat, kemudian walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan tahmid. Itu dia kaedah baca doa yang betul. Jangan tu baca tak pernah tahmid, tak berselawat, jangan. Itu kurang adab namanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kelima, dalam bab khatam Quran, cantik dia kata apa? Memulakan bacaan yang baru. Yang khatam sungguhlah. Dia khatam tamak sungguh. Bila nak mula balik? Tunggulah. Agak pencen ke? Jangan. Maksudnya, khatam hari ini, hari Rabu, bersamaan dengan 10 Jumadal Ula, bersamaan dengan 4 hari bulan Januari, besok mula baliklah. Soalan macam itulah maksudnya. Mulakan balik bacaan. Jangan tangguh-tangguh. Semampu kita, segera ulang balik khatam Quran yang tadi. Ulang baca. Itu yang paling afdal. Yang tak afdalnya, khatam hari ini, khatam teruk. Ya? Lagi teruk, pengantin tadi. Khatam Quran, khatam sungguh. Anak 5, tak pernah baca Quran lagi. Cucu 18 orang, tak baca juga. Itu khatam sungguh dah tu. Ya? Betul-betul teruk dah tu. Kalau selesai baca Quran, khatam Quran, sunat baginya memulakan bacaan baru. Selepas itu, amalan ini amal disukai oleh salaf dan khalaf. Dan mereka hujah dengan hadis Rasulullah. Nabi kata apa? Anna Rasulullah qal khairul a'mali al-hallu wa rihlatu. Qila wa ma huma yasra iftitahul Quran wa khatmuhu. Nabi ajar macam tu. Nabi kata bahawa sebaik-baik amalan adalah al-hallu dan ar-rihlah. Dua nama Nabi sebut al-hallu. Sahabat tanya apa dia dua nama Rasulullah? Al-hallu apa cerita? Ar-rihlah apa cerita? Kata Nabi SAW, ialah baca Quran dan khatamkannya. Lepas baca khatam, ulang balik. Khatam, baca dan khatam. Dah baca khatam, ulang balik. Baca dan khatam. Maknanya sentiasa baca, khatam, baca dan khatam. Oh, letih Ustaz. Letihlah. Tapi tuan-tuan, letih-letihlah. Tapi kalau kita cinta Al-Quran, kita jadi seronok nak baca dan khatam Quran. Cuma tadi saya sebut pada tuan-tuan, boleh baca khatam sampai 6 kali sebulan. Terbaiklah. 5 hari sekali khatam Quran. Tak boleh buat macam tu sekali setahun, Alhamdulillah. Tak boleh buat sekali setahun, 2 tahun sekali, Masya Allah, tu sajalah. Ya? Tapi yang penting, khatam Quran satu amalan mulia, diajar oleh para alim ulama salafun salah, dan itulah adab-adabnya. Saya sebut tadi ceritanya apa? Khatam Quran cara ibadat, bukan adat. Yang adat tak masuk dalam cerita kita pada pagi ini. Yang adanya tadilah khatam kerana nak menikah, ya, kerana nak kahwin. Kawan kita ini tudung tak nak pakai, khatam ke pakai lengkap. Habis khatam Quran tengok bersanding, tudung tak ada. Ini masalah yang buruk yang tak selesai. Minta maaf semua macam tu. Saya tengok depan mata, pelik khatam Quran tudung lengkap. Bila besok ada kali kahwin, mana tudung hilangnya? Khatam tu tudungnya. Ya. Jadi ini masalah yang tak boleh kita biar. Ini masalah adat lah ni. Adat tidak ke mana-mana. Ini satu pembohongan secara murah dalam agama. Jadi kita kena peringatkanlah. Bagaimana buat satu benda kena tanya orang yang lebih berilmu, orang alim. Kena tanya, Ustaz, betul tak betul nak khatam Quran ni? Atau nak ganti macam mana? Kau tanya saya terang sebut. Kalau pengantin memang daripada awal dia baca Quran hari-hari nak khatam, tak ada masalah lah. Hak dia lah kan, kita raikan lah majlisnya. Tapi kalau hari itu nak mula wadduha, itu pun ikut orang baca wadduha, dia dengar apa wadduha, payah juga. Payahlah tuan-tuan. Dan sekadar pertemuan kita pada pagi ini, kita maaf saya baca berkitab pada pagi tuan-tuan ya. Tafsir saya berkitab. Jadi kalau ada di sana kelemahan, itu adalah kesilapan saya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita keampunan di sebalik apa kita baca. Cinta Al-Quran tetap mendapat di hati kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baca dan bacalah. Mudah-mudahan Al-Quran berada di jatuh hati kita, melekat malam siang. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Wallahu alam. Kita sambung balik nanti tajuk yang baru. Maka tujuh itu adab terhadap Al-Quranul Karim. Kita akan baca tajuk baru insya-Allah. Wallahu alam. Dan ia sudah menghampiri kitab Nabi dah ni insya-Allah ni. Ya, mudah-mudahan boleh tamatkan dalam masa
1-2 kelas akan datang ataupun 2-3 bulan lah lebih kurang. Wallahu a'lam. Belum Ramadan. Boleh tamat Ramadan insya-Allah. Boleh insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina. اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والكفر والعصيان. اللهم تقبل منا إنك أنت الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.